Alhamdulillah, pertama-tamanya kita mengucap syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana di malam yang penuh barakah ini sama-sama kita dapat mengadakan satu program yang kita panggil sebagai Ambang Ramadan, yakni persiapan-persiapan yang perlu ada dalam kalangan umat Islam supaya umat Islam menyambut kehadiran Ramadan ini penuh dengan keinsafan, kesedaran dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, difardukan ke atas kamu ibadat puasa sebagaimana Allah memfardukan ibadat ini kepada kaum sebelum daripada kamu. Mudah-mudahan kamu akan memperolehi taqwa. Hikmah bagi ibadat puasa adalah taqwa. Allah menjadikan semua ibadat dalam Islam ada hikmah dia, ada tujuan dia tersendiri. Kalau ibadat puasa ini Allah akan anugerahkan taqwa, maka ibadat-ibadat lain Allah sebut di dalam Al-Quranul Karim seperti ibadat sembahyang. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya ibadat sembahyang ini mampu mencegah manusia daripada fahsya' dan munkar. Ibadat haji, wa adzim fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq liyashhadu manafi'a lahum. Dan disyariatkan kepada kamu ibadat haji dalam kalangan manusia. Mereka datang menuju ke Baitillahil Haram dengan menunggang kenderaan ataupun berjalan kaki. Mereka datang ke rumah Allah, yakni Masjidil Haram. Tujuan dia liyashhadu manafi'a lahum. Kamu akan dapat menyaksikan munafaat yang sangat besar. Munafaat yang besar dalam ibadat haji, kita dapat menyaksikan Islam yang dipamerkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, imma di Madinatul Munawwarah ataupun di Makkah Al-Mukarramah. Apa dia undang-undang Islam? Kita boleh tengok apa yang dilaksanakan di Makkah dan juga di Madinah. Bagaimana sistem pemerintahan Islam? Kita boleh teliti apa yang Rasulullah lakukan di Madinah. Macam mana ekonomi Islam? Kita boleh lihat sejarah yang berlaku di zaman Rasulullah waktu kita duduk di Mekah ataupun di Madinah Al-Munawwarah. Begitu juga ibadat zakat yang disebut oleh ulama fiqh an-numu wal barakah. Ibadat zakat ini ibadat yang boleh menyuburkan harta benda kita. An-numu, subur.
wal barakah, dan harta kita diberkati oleh Allah. Allah akan sentiasa menambahkan harta kita, dan Allah memberkati harta kita, dan Allah menyelamatkan harta kita dalam waktu yang sama. Sebab itu ibadat haji Allah jadikan satu ibadah la'allakum tattaqun, ibadah yang akan kita memperolehi taqwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Taqwa pernah disebut oleh Sayyidina Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah. Sayyidina Ali mengatakan, at-taqwa al-khawfu minal jalil wal 'amalu bi muqtada tanzil wal qana'atu bil qalil wal isti'dadu li yaumir rahil. Taqwa, kata Sayyidina Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah, yang pertama iaitulah al-khawfu minal jalil. Manusia dia mesti takut kepada Allah Rabbul Jalil lebih daripada segala perkara yang lain, termasuk takut kepada manusia tidak dibenarkan oleh Allah. Ada orang bila dia bekerja, bos dia minum arak, maka dia takut kepada bos dia, maka dia pun ikut minum sekali. Bos tak semaya, dia tak semaya. Kadang-kadang bos jenis tolu, waktu semaya dia tak bagi anak buah dia semaya, maka anak buah dia kata tak boleh, bos marah. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala murka lebih daripada bos kita. Bos dia nak marah, biar dia marah lah. Sembahyang adalah fardu di dalam agama, hatta disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-haddul fasil bainal muslimi wal kafir as-salah. Sempadan yang jelas di antara Islam dengan kafir, iaitulah menunaikan sembahyang. Orang yang menunaikan sembahyang dia beriman kepada Allah. Orang yang tidak menunaikan sembahyang dia kafir dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Sayyidina Ali menegaskan taqwa yang Allah anugerahkan bila kita berpuasa dengan baik, Allah akan bagi taqwa, iaitu yang pertama al-khawfu minal jalil, takut kepada Allah Rabbul Jalil lebih daripada perkara-perkara lain. Yang kedua, wal 'amalu bi muqtada tanzil, beramal dengan setiap ayat yang diturunkan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim. Itu yang kedua. Yang ketiga, wal qana'atu bil qalil. Taqwa iaitulah orang yang dia rasa puas hati, dia yakin, dia berpuas hati, dia bersyukur dengan nikmat yang diberi oleh Allah walaupun dia rasa sedikit. Itu yang ketiga. Dan yang keempat iaitulah wal isti'dadu li yaumir rahil. Manusia yang bersiap sedia untuk mati, untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bila Allah nak jemput kita, dia boleh jemput. Hikmah daripada ibadat puasa ni iaitulah taqwa, la'allakum tattaqun. Sayyidina Ali sebut ada 4 ciri bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ciri yang pertama iaitulah manusia mesti takut kepada Allah Rabbul Jalil. Kita perlu muhasabah diri, perlu kita renung sejauh mana kita takut kepada Allah, kita sayang kepada Allah lebih daripada sekalian makhluk yang lain. Dunia hari ini kita tengok ada orang yang takut kepada mahkamah. Buat salah pandai, tapi bila nak dibicarakan di mahkamah dia kelam kabut. Kelam kabut, takut kepada mahkamah lebih daripada Allah Subhanahu wa taala.
Sepatutnya kalau kita takut kepada Allah, insya-Allah kita akan selamat dengan mahkamah. Sebelum kita buat sesuatu, kita fikir dengan Allah, kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila kita takut kepada Allah, kita tak akan buat perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah. Rasuah, penyalahgunaan kuasa, semua ini tidak dibenarkan oleh Allah. Mahkamah ni dia mari kedua, ketiga dah. Yang paling besar, Allah Subhanahu wa taala melarang kita daripada melakukan amalan riba, amalan rasuah, amalan penyalahgunaan kuasa, tidak dibenarkan oleh Allah. Siapa yang buat, Allah akan bagi api neraka. Allah akan humbangkan di dalam api neraka Allah. Kita hidup di dunia, kita berasa lama dah. Orang hidup 80 tahun, dia berasa lama dah. 100 tahun lagi lama. Neraka Allah, kalau kita masuk satu hari di hari akhirat, satu hari saja, kata Imam Ibnu Katsir, inna yawman yu'adilu fihi 50,000 sanah. Ini pendapat Imam Ibnu Katsir. Ibnu Katsir kata satu hari di hari akhirat ini tempoh dia sama lama dengan 50,000 tahun dunia. 50,000 tahun dunia satu hari akhirat. Sebab itu kita perlu takut kepada Allah, kita perlu takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Bila kita takut kepada azab Allah, kita akan elok diri kita daripada melakukan perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tak rasuah, kita tak makan harta riba, kita tidak menyalahgunakan kuasa yang ada pada kita, kita menunaikan amanah kepada rakyat dengan baik. Sebab apa? Semua itu adalah perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu bab takut, bab sayang kepada Allah. Allah jadikan setiap manusia ni ada benda yang dia sayang. Harta benda dia sayang, isteri dia sayang, orang perempuan suami dia sayang. Allah anugerah anak kepada kita, anak kita sayang. Kalau ibu bapa dia tak sayang kepada anak dia, dia tak hantar dia mari sekolah. Dia pakai ajar gala dalam baru. Ajar pera kambing, ajar pera lembu. Sebab apa ibu bapa ni sanggup bersusah payah untuk hantar anak-anak mari sekolah? Sebab dia sayang kepada anak-anak dia. Macam mana kita sayang kepada perkara dunia, sayang kepada Allah mesti mengatasi segala-galanya. Sayang pada Allah kena mengatasi daripada segala-galanya. Ini kadang-kadang dalam masyarakat kita, air teh secawa je kedai kopi, secawa je air teh. Masjid azan juga nak pecah speaker, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Tapi air teh dia lebih sayang, lebih dia kasih berbanding dengan bertemu Allah Subhanahu wa taala ataupun kita bercakap dengan Allah di dalam masjid. Para hadirin, kita semaya ni kita bercakap dengan Allah. Kita sebut alhamdulillahi rabbil alamin. Allah jawab, hamidani abdi, hamba-hambaku memuji dan memujaku. Allah jawab. Sebab itu kita kena sayang pada Allah. Orang yang bertakwa kepada Allah, orang yang sayang kepada Allah mengatasi perkara-perkara lain. Ada orang cerupuk lembu, ceruk rupuk. Tak tahu masjid mana, kadang-kadang siapa tinggal waktu asar. Sebab apa? Lembu comel saya baru beli. Lah ni lembu mahal-mahal 40,000, 50,000, hak jenis mene tu. Roma comel, bentuk dia comel, mahal harga.
Saya kelembu sampai pekat ceru, teringat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bukan orang takwa. Kita buat apa saja urusan, termasuk mesyuarat penting sekalipun. Mesyuarat penting. Kalau mesyuarat ahli jawatan kuasa darurat, ni mesyuarat paling besar lah di Malaysia. Esok mesyuarat. Saya kena pergi terus ke Kuala Lumpur. Saya mencadarkan waktu itu saya kata mesyuarat jawatan kuasa ni imma buat pagi ataupun buat selepas daripada zuhur. Kalau jenis nak buat pukul 12 tengah hari, jangan. Alhamdulillah pakat dengar belaka. Akhir sekali buat pukul 2.30 tak. 2.30 dah lah. Asar tu dah lah. Orang panggil tamat mesyuarat ini sebelum daripada masuk waktu asar. Dia pukul 4 tu alhamdulillah dah selesai. Tapi isu dia penting macam mana sekalipun, bila bertemu dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena sayang pada Allah lebih daripada hak kita sayang. Kita kena utamakan Allah lebih daripada perkara lain. Tak kira lah mesyuarat raja-raja ke, mesyuarat berapa ke, bila bertemu dengan solat, maka kita kena utamakan solat. Baru kita termasuk dalam kalangan orang yang bertakwa kepada Allah. Sebab itu Sayyidina Ali dia sebut, yang pertama sekali, al-khawfu minal jalil. Manusia dia kena takut kepada Allah Rabbul Jalil. Yang kedua, wal amalu bi muqtada tanzil. Semua ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran. Biasanya bulan puasa kita tadarus. Bahasa kapung dia panggil cederu. Tak tahulah dia kona kok mana tubik-tubik cederu. Asalnya tadarus. Comel kita sebut tadarus lah. Sebut apa cederu. Dia ni bunyi darat dah. Arab kata gapo dia ni cederu. Asal dia tadarus. Tak tahulah berapa kali ada orang zaman dulu-dulu hidup kopeng ke guna sebut tadarus kali bunyi cederu. Lepas tu hak telinga molek pun pakai cederu. Guna we program cederu boleh puasa cederu. Dek ni. Tadarus Al-Quranul Karim, kita baca ramai-ramai. Tadarus kita baca ramai-ramai. Kalau baca Quran tak apa kita baca seorang. Tapi comel kita baca ramai-ramai. Di rumah kita ajak anak-anak kita baca ramai-ramai. Kalau salah kita tak pandai baca Quran, tak apa suruh bini jadi tak syek. Bini baca kita tunggu. Nak buat nak buka kita pandai bini, lepas tu bini pandai pada kita. Tak apa biar orang puas kita dia baca, lepas tu kita tunggu kat belakang. Tunggu kat belakang. Malu apa tunggu bini? Ya selama kena halah ke bini duk tunggu tak apa buat baca Quran tak boleh. Baca Quran tunggu bini tak apa. Bini tak pandai juga tak apa lah, ni telefon ada, download bacaan Al-Quranul Karim. Nak tak syekh mana, nak imam mana, Masjid Haram, nak orang panggil syekh daripada kota ke, daripada Yaman ke, daripada mana, ada belakang beratus-ratus jenis orang. Download masuk dalam telefon, pasal kita tunggu. Lah ni tak ada sebab orang kata tak boleh nak baca Quran. Orang yang bertakwa kepada Allah, Quran ni dia kena baca, selain daripada baca kena beramal. Kalau kita baca saja boleh pahala, tapi gak kadang-kadang Nabi SAW sebut ramai orang yang baca Quran tapi datang murka daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baca Quran tapi boleh murka daripada Allah. Gapo dia? Antaranya orang yang baca Quran bukan dengan cara yang betul. Makhraj dia tak betul, tajwid dia tak betul, lepas tu dia baca tegak baris latar pukul. Bulan puasa dia kira nak perhabis. Dia semua dah burung baris atas tak ke bawah, baris bawah tak ke depan, tak tahu ke mana. Belik lidah kita bunyi. Tapi dia baca pasal apa? Nak perhabis. Allah murka orang baca Quran lagu ni. Murka, tak boleh. Di antaranya orang baca Quran terlalu cepat. Siapa orang tak faham? Gapo dia ni?
Lo ni viral balik dia. Dan nak tahu orang viral di Indonesia ni, orang semaya tarawih 20 rakaat dalam masa 8 minit. 20 rakaat adik kakak sekalian 8 minit je. Dia Allahu Akbar, dia baca Fatihah. Fatihah tu bukan senapas, kerak napas ya. Kerak napas. Lepas tu Allahu Akbar sujud cung naik lalu. Allahu Akbar cung naik dan baca Fatihah. Allahu Akbar 8 minit 23 rakaat sekali dengan witir siap. 8 minit. Ambo pernah tanya orang Hindu kata apa cerita ni maya laju gini mau bapa dia kata daripada tak salat baik salat walaupun laju. Dia jawab. Ambo pun jawab balik daripada salat laju masuk neraka baik tak salat masuk neraka. Dia pun senyap lah. Dua-dua masuk neraka belaka dah. Baik tak semaya. Senyap je. Ini orang yang baca Quran tapi dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, orang yang baca Quran dilaknat oleh Allah, dia baca Quran saja, perbuatan dia bercanggah dengan Quran. Baca Quran habis semua. Jangan 2 bulan khatam sekali, hak rajin kat sebulan khatam sekali, bulan puasa sampai 3 kali khatam. Bining aurat pun tak tutup. Dia tak tegur. Duk saja. Anak dia dekat pakar lebih pada barut nakor. Dia 3 kali khatam bulan Ramadan. Tapi dia tak pernah lari anak dia. Kadang-kadang anak tino dia ni, pok jangan kira lah baca Quran tu. Anak tino adik kakak bojeng tu kalah supaya bulu beruk. Dia panggil kalah berapa tu kuning tak seperti kuning, putih tak seperti putih tu. Supaya bulu beruk, kita tengok bulu beruk. Kalah rambut tak salah adik kakak sekalian, tapi kalau tak pakai tudung, tu tak salah. Nak warna rambut, maka tu laki bui. Tu laki kata kalah lah, nampak muda sikit, nampak moden sikit, tak apa kalah adik kakak. Boleh, tak ada masalah. Kalah dia tidak salah. Dia tidak masuk orang yang menukar ciptaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tak apa. Tapi alat kalah tu kena tengoklah, jangan benda najis dengan apa. Tapi tak apa. Tai nak duduk di rumah, pakai tudung molek, pakai tudung labuh beres. Tak ada masalah. Hak jadi masalahnya kalah supaya bulu beruk, patut tudung pula duduk. Jawab dia tuai pun lebih kurang beruk. Tak nak. Wal amalu bi muqtada tanzil. Bila kita baca Quran, wal amalu mesti kena beramal sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala suruh. Allah suruh kita tutup aurat, tutup aurat. Dan banyak lagi dalam Al-Quran Allah suruh kita. Allah suruh kita berjuang di jalan Allah. Allah suruh kita berkhidmat kepada benda-benda fi sabilillah. Allah suruh kita berekonomi dengan cara Islam, bermuamalat dengan cara Islam, pemerintahan dengan cara Islam. Allah suruh, maka kita kena buat. Jangan baca Quran saja. Quran baca, time beretah negara kita beretah kepala otak kita. Tak boleh. Wal amalu bi muqtada tanzil. Kita mesti beramal dengan setiap ayat yang Allah buat turun. Yang ketiga, wal qana'atu bil qalil. Allah bagi nikmat kepada kita ni banyak. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita hitung nikmat yang Allah bagi kepada kita ni tak terhitung kita. Banyak. Acu kita bilang hari ni saja. Kalau kita bilang malam ni keting dah tak ni? Makan nasi gotu berani kita sebut habis nikmat-nikmat ni boleh jalan molek, boleh gotu molek, gani molek. Kalau kita ulang keting dah. Tak ingat nak sebut telinga dengar molek hari ni. Kaki boleh jalan molek. Hak kita makan hari ni berapa kali kalau kita nak bilang tak boleh nak bilang.
Kita buka saji tak dimakan, alik pagi ke apa dia, tak boleh nak bilal dah. Bila-bila tinggal budu, bila-bila tinggal ulat. Allah beri nikmat kepada kita ni banyak. Nikmat kita sihat. Juta tak boleh nak bayar. Juta-juta tak boleh nak bayar. Hari ni segar molek. Telinga kita dengar molek, mata kita boleh tengok molek. Acu buta mata nak tahu. Juta orang bayar supaya celik balik. Juta orang bayar. Ada seorang orang kaya di Johor Baru, saya kenal lah. Allah Subhanahu Wa Taala tarik nikmat mata dia. Kena nyakit, dia ada ketumbuhan macam mana tak tahu, buta mata. Dia cari pakar merata-rata pergi sana negara tu negara ni, dia duit banyak. Sampai dia menawarkan mana-mana doktor yang ada, kalau boleh pastikan mata dia ni boleh nampak balik, celik balik, dia nak bayar cash 10 juta ringgit. Tapi tak ada orang respon lagi. Ni kes baru di wearer dalam kalangan doktor, kes baru ya, berlaku awal tahun ni. Dia nak bayar 10 juta. Jadi setakat ni tak ada lagi pakar yang boleh berubah. Tapi apa nak cerita je, nikmat kita ni banyak. Cuma hari ni celik, esok celik, mari dulu celik. Jadi bila celik semua ni, kita mari tak berega. Sebab tu mata celik pun tak baca Quran. Nah, acu Allah buat kita buta, lepas tu Allah kata mau baca Quran molek 5 juzuk, mau baca Quran, lepas tu mau celik. Tapi bila mu celik, mu kena beringat, mu berhenti baca Quran pula, aku buta pula. No. Oh, orang baca Quran dia kok tak berhenti lah. Sebab apa? Berhenti buta. Nah, besarnya nikmat Allah. Mata saja. Hidung kita boleh menghidu bau, telinga kita boleh dengar, mulut kita boleh merasa. Nikmat besar. Maka kita kena faham bahawa Allah bagi nikmat kepada kita, kita kena syukur pada Allah. Dan kita kena rasa cukup. Wal qana'atu bil qalil. Kita je berasa qalil, berasa sikit ni. Sedangkan benda tu banyak Allah beri kepada kita. Tak apalah walaupun kita berasa sikit, Allah ajar qana'ah. Kita kena puas hati. Alhamdulillah, Allah beri nikmat kepada kita sebagaimana hari ini. Allah bagi kesihatan kepada kita sebagaimana hari ini. Kita syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terakhir, wal isti'dadu liyaumir rahil. Orang yang berpuasa dia dapat takwa. Takwa yang keempatnya iaitulah dia bersiap sedia untuk bertemu dengan Allah bila-bila masa. Hak ni adik kakak sekalian, bila kita masuk Ramadan, time sebelum daripada kita sahur tu, kita bangun biar awal sikit. Awal sikit setengah jam tak apa dah. Apa sejadah semaya 2 rakaat, lepas tu kita pun nengung tok tangan molek dada, tanya diri kita sendiri, aku ni salah Allah nak mari ambil nyawa lo ni, kita bersedia ataupun tak? Tanya molek, kita bersiap sedia ataupun tak? Kalau salah, kita dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala di pada masyar. Kita tepuk dada, gapo dia hak kita boleh bangga dengan diri kita, kita buat untuk Allah Subhanahu Wa Taala atas dunia secara berterusan. Gapo dia? Quran ke? Kita mewajibkan kepada diri kita baca. Sehari kita baca sejuh surat. Sepanjang hidup kita, depan Tuhan esok kita sebut, ya Allah, aku ni amalan lain tak banyak mana, tapi kalau bab baca Quran ya Allah, aku tak pernah tinggal. Kalau salah aku tinggal sehari, esok aku qada lalu. Nah, acu kita tanya, semaya ke? Ya Allah, aku bab semaya ni, mari peti kau, mari bergapo ke apa semua sekali, aku akan sapa rumahmu ya Allah. Ataupun bab semaya ni, kok mana sekalipun ya Allah, aku semaya jemaah. Tak ada mari masjid, kita semaya dengan anak-anak di rumah jemaah. Agak-agak gapo hak kita boleh sebut, acun nengem. Sedekah ke?
Ada piti lebih sikit sedekah lalu. Sedekah ke masjid, sedekah ke anak yatim. Dan sedekah kepada orang boleh sedekah. Sebab hak kita ni ada. Ada. Dan ibu tunggal dalam kampung kita sedekah. Yalah dia ibu tunggal. Tok laki tak ada, anak ramai. Sedekah. Hak lebih afdal daripada sedekah, ambil wakil rumah. Tu lebih afdal lagi. Tolong ibu tunggal, tolong. Kau guna, kau marah oleh tabi. Doa gora bla-bla. Bukan nak puasa esok lusa dah. Dah kata leh gora dah ni. Kita duit banyak, okey, kita tolong orang. Bantu rumah Allah, bantu perjuangan Islam begitu begini. Menyebabkan kita boleh orang panggil sebut di hadapan Allah, ya Allah, aku ni kalau bak sedekah bak ni insya-Allah. Ataupun gapo? Maknanya kita nak bersiap sedia untuk mati ni kena ada barang hak kita boleh bangga. Kita menengok gapo benda hak kita boleh bangga dengan Allah. Takut sebut bak maya, yalah celuk jemaah jalan ke masjid. Sebut bak sedekah tai hidup masing. Nak sebut bak gapo? Nak tolong janda nakut pahit. Nak sebut gapo agak-agak je. Kalau tak ada adik kakak kena beki start daripada puasa, sebab takwa daripada Ramadan al-Mubarak ini takwa kepada Allah. Yang keempat kata Sayyidina Ali bin Abi Talib, wal isti'dadu liyaumir rahil. Kita ni bersiap sedia untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat. Para hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, itu takwa untuk puasa. Bila kita puasa, kita dapat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semaya, hamba sebut dah tadi, tanha anil fahsya'i wal munkar, tu semaya. Haji liyashhadu manafi'a lahum. Zakat dia ada dia an-numu wal barakah. Cuma kita tak sibicar hak tu kerana malam ni nya kita sambut ambang Ramadan, nak masuk puasa. Para hadirin adik kakak sekalian, satu perkara yang kita kena ingat bila kita berhadapan dengan Ramadan, kita nak puasa ni sebulan-bulan Ramadan, hak paling penting sekali kita kena anggap bulan Ramadan hak mari tahun ni terakhir untuk kita. Sebab tahun lepas ramai orang aja mari Kodim ni pun ada. Dah. Mari dulu, tahun ni tak ada dah dia. Sebab apa? Mati. Mungkin tahun depan puasa hak dekat ni kita boleh sambut ramai-ramai, kita buka puasa awak kita dak ni. Tahun depan tu mungkin orang lain. Mungkin hak mengajar di meja ni orang lain, hamba tak ada. Mungkin anak-anak hamba mati. Dia mati ni adik kakak lah ni orang muda ni, mati lebih cepat pada orang tua, kena ingat molek. Ni ramai-ramai kena ingat molek. Nah, orang tua tak nerak naik motor ni. Tapi hak Kodim tak ada nerak dah. Kalau ustaz tengok nerak agak pecah selalu, jangan main. Pecah jangan terbenggur dah. Nah, ngaji Kodim nerak naik motor ke dia. Tak ada akhlak. Tak ada akhlak. Orang muda ni dalam statistik rupa-rupanya 70% yang mati dalam negara kita ni adalah orang muda. 30% sahaja orang tua. Hak mati kita kata bapa ya Allah tua umur 80 lebih. Tua umur 70 lebih. Dia 70, 80, 60, 70, 80, 60 ke atas ni 30% je. 60 ke bawah 70%. Dan hak paling ramanya hak bawah daripada 30 tahun. Hak umur belasan tahun, umur 20 hak ni paling ramai mati dalam negara kita. Kebanyakan daripadanya mati atas jalan raya. Baik.
tu mati. Para hadirin, maka kita kena ingat puasa tahun ni kemungkinan besar Allah beri kepada kita hak terakhir. Bila terakhir, kita kena buat paling comel. Sebab bulan puasa ni Allah sediakan kepada kita macam-macam perkara yang Allah tidak sedia dalam bulan-bulan hak lain. Lailatul Qadar tak ada bulan lain. Semaya tarawih tak ada bulan lain. Kita buka puasa beramai-ramai dalam satu masa tak ada bulan lain. Kita bersahur beramai-ramai seluruh negara sahur tak ada bulan lain. Bulan puasa je Allah beri. Orang yang baca Quran Allah lipat ganda pahala dia sampai 1000 kali ganda. Bila? Bulan puasa je. Bulan puasa je. Itu kelebihan bulan puasa. Jadi bila kita tahu bulan puasa ni bulan lebih, para hadirin sekalian, kita senapah. Kita puasa. Nak puasa lagu mana? Puasa sebagaimana Nabi dan para sahabat puasa. Kita jangan puasa serupa tok nenek kita puasa. Jangan. Sebab tok nenek kita puasa ni banyak benda hak bercanggah dengan agama. Tok nenek kita puasa. Kalau kita turut dia, punah kita. Punah lagu mana ustaz? Tepat kita ni adik kakak sekalian, bila kita puasa sebulan bulan puasa ni, bulan puasa tu lah jadi pesta makan. Ni barang tak pakar belaka ni. Bukan tak boleh makan, adik kakak boleh. Tapi tempat kita ni berdoa lalunya. Bulan puasa ni kan, kuih hok kita tak ada tengok bulan lain dah. Boleh tengok bulan puasa. Kau bab goling, kau kami bertebak, kau berapa, kau tobik habis bulan puasa. Dengan tai itik, tai ayam, berapa benda dah ni. Habis, ada semua, nak gapo. Mulai tak puasa ni supaya lolo ni, kalau kita pergi kedai cari kuih, masuk dalam pasar kita cari kuih, kalau nak cari hot pelik sikit tak ada lalu. Tapi pergi bulan puasa adik kakak beres semua ada. Tubik kok tembok ni je berjujuk ada belakang. Salah kalau kita makan selepas daripada berbuka? Boleh, tak salah. Cuma jangan tunggu adat budaya tok nenek kita. Tidak semua tok nenek buat lagu tu. Dok. Kalau tok nenek ambo, alhamdulillah jaga daripada dulu lagi. Banyak kali ambo pesan adik kakak kita boleh puasa ni. Bulan puasa ni bulan kita lapar. Lapar. Tubik kedai, tubik di pasar Ramadan dalam keadaan perut kita lapar. Kalau kebetulan pula kita ni piti banyak. Banyaklah kalau bos nak beli kuih, lauk apa semua sekali ni, bereslah anak ada 7-8 orang duk Kuala Lumpur nak kerja sedap-sedap belaka. Tak boleh puasa ni adik kakak sekalian. Gapo hok kita tengok nampak berasak sikit sedap selalu. Orang buat sate sedap, orang bakar daging sedap. Tamu-tamu kalau kami golek duk boleh puasa duk beratus selalu beratus jujur. Boleh puasa. Dia goda manusia. Kalau ada orang jual toko kayu, ketok atas api, tok ambil toko kayu, tok atas baru api. Tok situ kipah. Kipah yang biar berasak, dak patut ambil percik tu kan, cucuk. Ada, insya-Allah ada. Kita kata sedaplah bukan ni kata. Bulan puasa sama sekali tidak dibenarkan kita ni membazir. Nak makan silakan. Jangan membazir. Kemudian jangan at-taraf. Disebut dalam hadis taraf, maknanya orang panggil berdoa lalu dia ni. Tobik kedara, jumpa suap, sedap sup lama tak jumpa ni perut, beli supi. Gi pula tamian, sedap tamian ni perut, supi. Muka piti banyak ke? Jumpa dalca supi, jumpa kari supi, jumpa singgah ikan gomo. Dan ni, 7, 8 karo, 10 karo, 10 tangan. Gi pula jumpa air pula. Airnya, sedap airnya, perut airnya. Jumpa tuak pula, Allah sedapnya tuak, perut air tuak. Jumpa air cendol pula, puak air cendol.
Jumpa air tu gomo, wak bagi ni. Tok atas meja penuh. Orang berok kena segelah dak tawar belakang lain. Jepuk makanan jepuk. Moga pucik beli berapa beli ni pucik pun 2-3 kara. Beli makan ada tak habis. Tak habis. Esok nak sahur tak ke nak makan bekas kita ambil dah. Nah. Hak baru pula muka kita pitih banyak. Jadi lepas pada sahur gak pukul 8 pukul 9 orang puai kita pergi dapur gak ambil hok buka mari sium punah dah dia kata buh dalam tu siapa tahu ulama fiqh kata puasa sah tapi perbuatan kita haram Allah tak beri pahala puasa fiqh ulama tasawuf kata mana siapa yang membazir dalam bulan Ramadan orang ni tidak menjiwai orang miskin maka puasa dia ni puasa jasad tidak ada roh. Puasa dia batal, wajib kena qada. Batal puasa wajib kena qada kalau berlaku bazir. Sebab apa? Ulama tasawuf dia ambil dalil mana? Dia ambil dalil satu hari Nabi SAW balik di rumah dia. Jumpa dengan Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah tanya ma indana al-yaum. Dia kata dapur kita ni ada gapo hari ni weh? Aisyah. Nabi tanya Aisyah. Dapur kita ada gapo? Aisyah dia tengok ke Nabi. Maknanya dalam hati dia lah dia tak sebut dengan mulut pasal dia muslimah. Orang panggil dia ni isteri yang solehah. Nah. Kalau hak bahasa isteri hak tak solehah. Lah habisnya tanya pula ada gapo. Dah habis balik gapo? Lihat ni. Do adik kakak dia tak kata gapo dia senyap dia tanya Nabi kata ada gapo dia tengok Nabi pasti dia jawab juga dia kata indana tamr kita ni dapur kita ada buah tamar sebutir dia bukan sekotok sebutir Nabi kita duduk dia orang dia waktu bit tamar sebutir dia waktu bit air segelah ke Nabi. Bila orang Nabi kita belah dua buah tamar ke orang puai dia sebelah. Nabi kita pergi sebelah. Orang puai dia buruk. Aisyah buat buah dalam mulut dia gonya-gonya terlegok. Dia tengok ke Nabi. Nabi kata tak cukup biasa ni. Nabi kita belah lagi. Hok sebelah ni belah lagi bui. Dia pun makan. Dia makan 3/4. Nabi kita makan 1/4. Nabi kita pun makan minum air Nabi kita pergi semaya mana bazir mana orang panggil 5 kara air sebelah tangan awak balik bercanggah dengan Nabi. Ulama tasawuf kata batal puasa wajib qada. Ambonya malam ni adik kakak tak sebui adik kakak termasuk ambo nak beramal dengan tasawuf ni ambo tak sebui pasal apa tak rok tak sudah agah lah tak agak jangan tebang awak kata ni sunnah ni awak balik awak tamas putih nyepek kong dengan lesung ke binding itu baru jumpa tamas putih tu ini kata nak ikut tasawuf dia kata tasawuf belakang pagar dia kata rokok pun tak lepas ni ambil bosak ada jangan nya syarah bini sahabat tak berat dah ni kita maknanya tak usah ambil tasawuf sangat sebab tu amba sebut bulan puasa ni adik kakak gabung di antara dua ilmu ni nak makan boleh kita pergi kedai kita carilah lauk 3-4 perkara beli goreng so lepas tu keliu tengok percik beli percik so lepas tu nak beli kari beli so lepas tu ulai-ulai sikit sambal padan air hari ni keliu air nak minum gapo airnya beli buat balik padan dah tu esok tukar nak minum air teruk silakan boleh tak ada masalah tapi orang panggil jangan doa lalu nigak dah ni kita pergi jalan warna ayah seguk ayah kapun seguk nak pakai puasa dia bila sekor sehari jadi kita puasa tu supaya musa
Tak takut ngantuk je. Ambo pedih-pedih sikit je. Supaya Musa puasa. Sedangkan puasa ni adik kakak, bapa Allah buat puasa ni menahan diri daripada makan dan minum. Bapa Allah tahu puasa. Puasa ni gapo? Ai semaya gorek kena 5 kali satu waktu. Maya Isa 5 juga. Pasal apa? Ai boleh puasa ni. Makan boleh. Allah tak buat lagu tu. Allah buat puasa ni kita menahan diri daripada makan minum. Kita ni adik kakak, syariat yang diturunkan kepada Nabi SAW ni, Allahu Akbar, sangat-sangat ringan orang panggil. Tak berat. Kita baca dalam tafsir Ibnu Katsir, dia sebut orang puasa sebelum daripada kita, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana Allah memfardukan ibadat puasa kepada umat sebelum daripada kamu. Macam mana puasa dia? Ada di antara mereka annahum yasumuna yauma wa yuftiruna yauma. Ada puasa zaman dahulu kala, wallahu alam, dia tidak sebut zaman Nabi mana. Puasa dia lagu mana? Puasa sehari, buka sehari. Puasa sehari, buka sehari. 24 jam dia puasa, 24 jam dia tak puasa. 24 jam dia puasa, 24 jam tak puasa. Kita ni puasa tengah hari je, 12 jam kurang lebih. Lepas tu sebulan je. Bukan sebulan puasa, 15 hari je. Kalau kita kapuh je, 15 hari je. Pasal sekerat hari semua. Tengah malam kak. Sebab abang sebut tadi. Adik kakak malam pun kena jaga. Bukan tak boleh makan, boleh makan. Tapi jangan siapa perikat dan duk cocoh colek. Orang duk maya terawih, kita tak semaya. Boleh makan, bukan tak boleh. Hamba ni, ramai orang tu ajak, orang ni ajak, telefon ustaz, Tubik mari makan colek. Kita pergi semua makan colek lah, batu lah, goni lah. Tapi jangan siapa perikat kita ni dalam bulan puasa ni jadi pesta makan. Buka puasa dekat adik kakak, siapa betul tubuh? Betul. Kalau salah khekuk sikit kali cu tubik ke mulut lagi. Hak ni kita puasa ikut adat budaya, ikut tok nenek kita. Moga nguluh pok kita dulu kat 3 butirnya muda tu sekali buka. Tak seturut dia lah. Tak seturut dia. Kita turut Nabi. Ramah mau dengar Allah. Dia kata gemuluh ni tak boleh putus dengan airnya. Adik kakak, bukan tak boleh minum. Boleh. Tapi kita ni jangan berdoa lalu. Nak kenyar pun hari tu tuak pun ada. Gapa pun ada. Kita puasa menahan diri daripada makan minum. Supaya kita faham. Lagu mana perasaan orang miskin. Situ dia duduk puasa. Orang sesak ni adik kakak. Sesak lah. Dia buat kerja lantai pukul dan gaji 3-40 riyal aja sehari. Anak 3-4 orang duduk sekolah. Dia telio kau duduk tengok restoran besar. Telio. Tapi bapa dia tak boleh masuk sebab dia miskin. Kalau dia masuk, anak dia tak pergi sekolah. Orang puas dia tak boleh makan nasi. Dia kena beli beras ya. Beli beras, cari ke sikit, awak balik di rumah. Makan Allah kadar. Itu orang miskin. Allah Subhanahu wa taala buat Ramadan ini antaranya ibadat dia gapo dia? Kita menahan diri daripada makan dan minum, daripada bersetubuh. Sebab apa Allah buat gitu? Supaya kita menjiwai orang miskin. Kita puasa kan. Kita tengok bulan puasa kalau kita lalu atas jalan raya kan. Beken-beken belaka. Silap sikit apa? Lalu. Pasal apa? Kita puasa. Sebab apa? Kita lapar. Bila lapar nak marah kat orang. Maka kita kena ingatlah bila kita tak puasa esok lepas pada ni, anak buah kita hoduk kerja lah terpukul tengah panas gapo, dia ni orang susah, dia lapar. Bila dia lapar, kita buah ni jangan selupa sangat mulut. Tidak kata tak boleh tengok. Menatai ni tak reti. Ni. Menatai selalu. Pasal apa? Muka dia koli kan kita boleh kata gajah rimau pun. Sebab apa? Kok mana pun dia kerja dengan kita. Jangan. Sebab tu suruh puasa. Jadi bila kita puasa, kita tidak menghayati kemiskinan. Tengah hari je kita tahan diri daripada makan minum. Tengah malam kak bazir. Bazir. Hamba tu baca dalam majalah Times. Baru 2-3 hari baru ni. Di Kuala Lumpur.
Bulan puasa, bulan hok bukan puasa ni, negara-negara umat Islam ni dia membazir makan ni, hok tain tak puasa 700,000 tan. Ni negara Islam dia buat kurang lebih 700,000 tan bulan tak puasa. Mari bulan puasa sekali ganda bazir. Bapa banyak lagi bulan puasa ni sekali ganda lagi. Bulan biasa ni 7,000 tan. Dalam majalah, apa boleh cari majalah Times. Jadi mari bulan puasa sekali ganda lagi bazir. Warna ni. Jadi puasa ni adik kakak boleh beli gilah nak beli berapa, tapi jangan bazir. Ukur dengan perut kita. Ni kita beli sup ukur dengan perut ni. Sup ni kita pada kita sorang aja. Banyak ni tu. Lepas tu mari tomia pula kita sorang pula. Duk ukur dengan perut lapar tu semacam. Jadi janganlah kita elok daripada pembaziran bila kita puasa. So, yang kedua adik kakak sekalian, Ramadan. Masuk Islam lama. Ramadan ni adik kakak, dak. Ambillah lah dengan reka. Perai badar, boleh puasa, perai badar boleh puasa. Pembukaan kota suci Mekah Al-Mukarramah boleh puasa. Boleh puasa. Gali parit waktu peperangan Ahzab. Perang Ahzab ni dia berlaku bulan Syawal. Gali parit ni bulan Ramadan. Gali parit. Pembukaan Mesir boleh puasa. Amr bin al-As gi boleh puasa, gi buka Mesir. Tariq bin Ziyad gi buka Sepanyol boleh puasa. Salahuddin Al-Ayyubi dia tawar kota suci Baitul Maqdis ni boleh puasa. Ramadan berlaku. Maknanya bulan puasa ni bulan jihad. Bukan bulan lembek, bukan bila tidur. Ni dok makan sahur kat kenyai boceh tu. Mata-mata kita peceng, tak ada kerja pitih masuk, akhir bulan masuk muka peceng tu. Tidur bangun-bangun tu dekat nak asar. Maya Zuhur tu kapuh dengan asar. Bila bulan puasa dia buat kerja lagu ni. Tidur, bangun-bangun dekat asar. Bangun dekat asar, dekat kenyai lagi bangun. Dah sahur tak diporang butuh perut. Dia bangun dekat asar ni kan, kenyai lagi. Hak lagu ni adik kakak orang puasa dengan cara adat budaya. Dia tidak puasa ikut syarak, ikut bagaimana Nabi SAW ajar dia. Nabi kita dia ajar tu. Bapa perang-perang ni berlaku dalam bulan Ramadan, kerana bulan Ramadan ni bulan Allah lipat ganda amalan kita. Kalau kita perang sekali, sama sebagaimana kita perang 10,000 kali. Kita jangan kuat sangat tidur. Baca Quran biar banyak. Madinatul Munawwarah zaman Nabi, masuk bulan puasa kita jalan tu gila mana-mana pun di Madinah, kita akan dengar seperti lebah terbang bunyi. Gapo dia? Orang baca Quran. Baca Quran. Atu puasa. Orang jihad. Orang berkorban. Nabi kita perintah para sahabat ridwanullahu alaihim ajmain kumpul harta benda dia untuk disedekah infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bulan puasa berlaku. Kita pelagalah puasa kita dengan hak Nabi buat. Jangan kita pelaga dengan orang panggil moga puasa dekat puasa ni. Tak usah duit itu-itulah weh letih je. Ni kita rajin dengar tak nak bergotong royong. Allah lah buat belum puasa lah. Ada kata buat lepas puasa lah. Dia nak elak puasa. Sedangkan kalau kita gotong royong dalam bulan Ramadan, kita akan dapat 10,000 kali ganda. Apa tak sih? Lapar lah ustaz. Dah tak sih lapar, tak usah puasa. Kalau kita jawab dengan kasar kata ni. Tak sih lapar, tak usah puasa. Memanglah Allah nak supaya kita buat kerja menyebabkan kita lapar. Bila kita lapar, itulah kemuncak kita puasa. Amu mereka terawih. Terawih ni biar ramai semua sebagaimana awal puasa. Ni awal puasa agak berderu penuh dah ni. Moreh ratullah berapa lah apa semua sekali. Boleh, tak ada masalah ramai. Tapi bila mari masuk ke 10 tu mula tu. Kehorek. Siapa tahu ada masjid surah ni tinggal 4-5 orang.
4-5 orang. Pengerusi, berdahari, Tok Imam, Tok Bila. Hak lain tak tahulah yang makan buru gedung. Habis licin, tak ada habis. Mula-mula ramai. Lepas tu bila mari dekat dengan raya pula, berona pula kita orang Melayu. Oh, bersungguh dia cara tupak tapir dekat dia. Tak teringat dah, padahal malam 27 Ramadan ini kebanyakan daripada ulama mengatakan malam Lailatul Qadar. Kitanya balik malam tu malam arang puluh. Malam buku tapir. Buku tapir buku aja kakak ambil masa sebentar sudahlah. Tak sodok kaluk patu pula hak bahasa muda-muda ni atau malam tu buat kek. Buat kek, buat sekuk raya lah berapa. Adik kakak bagai tengarut ya, dia beli kedai dah. Beli boleh 3 kotak kat 10. Beli lewat sikit. Beli malam raya tu. Malam raya orang lelang tu. Ambo beli lagu tu. Saya akan masa saya beli agak saya beli kata ni serah walik beli ya. Tak saya beli. Kalau kita suruh dia ngarut banyak. Malam raya kita pergi beli. Lepas-lepas semaya tasbih apa semua sekali pergi belamuk-lamuk tak ada aktiviti lagi. Situ tu tubik dah lelong kita pergi agak ni 200 ni 200 ni 200 4-5 perkara sekuk kuny pada dah tu dah ni. Apa yang kita duk kalut pelik-pelik masyarakat kita. Rebut adik kakak. Kita kena Lailatul Qadar ni kita semaya gauri ke semaya Isya ke berapa malam tu kita semaya tarawih dah. Kita baca Al-Quranul Karim semua sekali tu sama sebagaimana 1000 bulan lain. Kita baca ngaji ni 1000 bulan. Apa tak si kita rebut? Rebut bukan tak boleh sedia kuih apa semua sekali. Moga kita ada tamu kan ada. Tapi biarlah kita pandai. Janganlah duk rocong rayuh cara kuih begini. Akhir sekali terawih duk. Baca Quran duk. Go tu duk, go ni duk. Tak kena lah. Biar kita buat molek, kita susun molek dalam hidup kita ni. Adik kakak para hadirin hadirat sekalian. Jadi hamba tidak nak panjang lebih daripada tu. Kita sambut ambang Ramadan pada tahun ni. Biarlah kita muhasabah molek, kita mikir molek, dan kita sambut sebaik-baiknya Ramadan pada tahun ini. Mudah-mudahan Allah ampun dosa kita dan Allah terima ibadat puasa kita pada tahun ini insya-Allah. Aqul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Allahumma zidna ilma, Allahumma zidna fahma, Allahumma zidna rizqan halalan thayyiban. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa limuallimina wa usratina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat. Rabbana taqabbal minna du'a'ana innaka antas sami'un 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Lepas semaya Isya pakat tunggulah ke dah. Ustaz Mukhlih kita buat nasi arak. Nasi arak nak nutup puasa ni, nak nyambut puasa kita malam ni, insya-Allah ada nasi arak dah. Pakat tunggu belaka. Tunggu belaka kita makan ramai-ramai insya-Allah. Allah.